Apakah itu anemia? Anemia ialah apabila berlakunya kekurangan hemoglobin di dalam sel darah merah. Hemoglobin berfungsi sebagai pembawa oksigen dan juga zat makanan ke seluruh badan. Bagaimanakah keadaan ini boleh berlaku? Ini adalah kerana kurangnya pengambilan makanan yang mengandungi zat besi. Anemia dikesan melalui ujian darah, iaitu apabila paras hemoglobin dalam sel darah merah kurang daripada 11. Paras hemoglobin yang normal ialah 11 dan ke atas. Anemia sangat berbahaya kepada ibu yang mengandung dan juga kepada bayi. Antara kesan anemia kepada ibu mengandung ialah cepat letih, mudah mengantuk, pening, tumpah darah semasa dan selepas bersalin, tekanan darah tinggi dan juga mengalami keguguran. Kesan anemia kepada bayi pula, kelahiran bayi yang pramatang, kelahiran bayi yang kurang berat badan dan juga boleh menyebabkan pembesaran bayi yang terbantut dan kerencatan perkembangan akal dan juga psikomotor. Jadi, bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah ini? Pertama ialah dengan memakan suplemen tambah darah mengikut arahan doktor. Contohnya, Obimin, Syncofer, Maltofer, Sangobion dan juga Iberab. Suplemen yang disarankan atau diberikan oleh doktor mengikut keperluan ibu mengandung dan perlu diambil untuk pembentukan sel darah merah. Jika anda berhadapan dengan kesan sampingan seperti sembelit, minum lebih banyak air dan makan lebih sayuran dan buah-buahan. Jika loya, makan pil bersama buah atau jus buah, dan jika pening, berehat seketika selepas makan pil. Seterusnya, untuk meningkatkan paras hemoglobin adalah amat penting untuk ibu mengandung menjaga pemakanan dan makan makanan yang dapat membantu pembentukan sel darah merah. Caranya ialah dengan makan makanan yang kaya dengan zat besi setiap hari. Terdapat dua sumber makanan yang kaya dengan zat besi, iaitu dari sumber haiwan dan sumber tumbuh-tumbuhan. Sumber haiwan mempunyai kandungan zat besi yang lebih tinggi berbanding dengan sumber tumbuhan. Makanan yang kaya dengan zat besi bagi sumber haiwan ialah kerang, hati ayam, lala, ikan bilis, telur puyuh, ikan cencaru, daging, ikan kembung, sotong dan juga ayam. Makanan yang kaya dengan zat besi bagi sumber tumbuhan ialah pegaga gajah, peria, kangkung, pucuk ubi, ulam raja, bayam pasir, bawang besar, tauge, kubis Cina dan juga lada penggala. Satu hari kita perlukan 3 sajian sayur yang bersamaan dengan 12 sudu. Satu sajian sayuran bermakna 4 sudu semasa makan utama. Terdapat sayuran yang mempunyai kandungan oxalate yang dapat menghalang penyerapan nutrien walaupun kandungan zat besinya tinggi. Contohnya, sayur bayam. Untuk mengurangkan kandungan oxalate, anda hendaklah mencela sayuran ini terlebih dahulu. Sekiranya anda vegetarian, anda perlu mengambil makanan daripada kombinasi beberapa jenis kacang seperti kacang kuda, kacang hijau, kacang hitam, kacang sepat, kacang dal, kacang merah, tahu, kacang parang, tempe dan juga kacang pis. Namun, kekacang mempunyai kandungan phytate yang dapat menghalang penyerapan nutrien. Untuk kurangkan kandungan phytate, rendamkan kekacang dalam air semalaman atau sekurang-kurangnya 12 jam. Terdapat juga buah-buahan yang tinggi dengan zat besi seperti kismis, prune, kurma, strawberry, manggis, aprikot kering, avokado, buah tin, buah delima dan juga pisang kaki. Anda digalakkan untuk mengambil 2 sajian buah-buahan setiap hari. Buah-buahan boleh dimakan sebagai snack antara waktu makan utama. Cara yang seterusnya ialah dengan lebihkan buah-buahan dan sayuran yang tinggi dengan vitamin C, antaranya
jambu batu, kiwi, mata kucing, betik, strawberry, limau kasturi, oren, kedondong, mangga dan pisang. Vitamin C dapat membantu penyerapan zat besi. Sehari kita hendaklah makan 2 sajian buah-buahan. Di samping itu, anda hendaklah kurangkan atau hentikan pengambilan kopi seperti Nescafe, teh, minuman berkola, minuman bermata seperti Horlick dan Milo, soya dan minuman bercoklat kerana minuman ini mampu menghalang penyerapan zat besi. Jika mahu, ambil sejam atau 2 jam sebelum atau selepas waktu makan utama atau selepas waktu makan suplemen tambah darah. Susu juga boleh menghalang penyerapan zat besi. Namun, ibu hamil perlu minum 2 hingga 3 gelas susu sehari untuk dapat kalsium yang cukup. Jadi, minumlah di antara waktu makan utama. Anda juga dinasihatkan untuk makan 3 hidangan utama setiap hari untuk pastikan keperluan nutrisi harian dicapai untuk pertumbuhan bayi dan juga untuk kesihatan anda. Anda hendaklah amalkan pemakanan yang seimbang mengikut pinggan sihat Malaysia iaitu suku-suku separuh di mana suku dari pinggan diisi dengan sumber karbohidrat, suku dari sumber protein dan separuh dari pinggan itu diisi dengan sayuran dan buah-buahan. Ini adalah contoh pinggan sihat Malaysia. Suku pinggan diisi dengan nasi, 1 sajian bersamaan dengan 2 sendok, 1 sajian protein untuk suku yang seterusnya dan separuh dari pinggan diisi dengan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Ini adalah contoh lain bagi pinggan sihat Malaysia. Di sini ada beberapa contoh resepi yang boleh anda mencuba di rumah. Resepi udang bakar madu, resepi kerabu peria, resepi puding susu bersama buah dan juga resepi jus peria dan apel hijau. Sebelum kita akhiri video ini, ingin saya ingatkan sekali lagi, sentiasa ingat untuk makan suplemen tambah darah mengikut saranan doktor, amalkan pemakanan yang seimbang mengikut pinggan sihat Malaysia iaitu suku-suku separuh, tingkatkan pengambilan buah-buahan yang tinggi dengan vitamin C dan juga kurangkan atau hentikan pengambilan makanan dan minuman yang boleh menghalang penyerapan zat besi. Untuk maklumat tambahan, sila rujuk buku rekod ibu iaitu buku pink di muka surat 60 hingga 62. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama puan agar masalah anemia di kalangan ibu hamil dapat diatasi dan diuruskan dengan baik oleh pihak kesihatan.